katakanlah yang baik-baik, kerana sesungguhnya malaikat akan mengamini apa yang kamu katakan. Kata Ummu Salamah. Ummu Salamah ni siapa? Isteri Nabi. Nabi kahwini selepas daripada kematian suami dia dalam satu peperangan. Itu pun susah nak diterima oleh Ummu Salamah. Orang pertama meminang Ummu Salamah ialah Abu Bakar, tapi ditolak dengan baik oleh Ummu Salamah. Kemudian diikuti oleh Umar Al-Khattab, pinang juga, sebab dia dikenal dengan perempuan yang baik, tuan-tuan sekalian. Nah, jadi ditolak juga. Kemudian akhirnya dipinang oleh Nabi SAW. Itu pun dia tak beri jawapan terus, ya. Kerana bagi dia, ketika mana kesyahidan suami dia, Nabi mendoakan dia, sesungguhnya Allah akan menggantikan dia dengan orang yang lebih baik. Kata dia, Nabi dia doa ke Ummu Salamah. Dia tengok Ummu Salamah ni sedih, dia doa Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi siapa lagi yang lebih baik malaikat Nabi? Tetapi Ummu Salamah itu keberatan itu bukan kerana tak percaya ke Nabi, bukan. Tetapi untuk masuk syurga bagi seorang isteri itu ialah redha suaminya. Betul? Redha suami, syurgalah. Dan dia telah mendapat jalan itu. Redha suami dia tu dia dapat dah. Daripada Abu Salamah tu dia dapat dah. Syarat nak masuk syurga bagi seorang isteri tadi iaitulah redha suami, dia dapat dah. Daripada mana? Daripada suami dia. Maka dia bimbang, sekalipun suami dia Nabi, suami Nabi bukan syarat untuk isteri masuk syurga. Tidak. Di mana isteri Nabi Allah Lut? Di mana isteri Nabi Allah Nuh? Di mana? Jadi syarat nak masuk syurga itu bukan mesti isteri Nabi. Syarat nak masuk syurga itu bila Allah redha. Allah redha itu dasar kepada suami redha. Suami redha itu dah ada pada dia, dia dapat dah suami dia redha katnya. Jadi kebimbangan itu menyebabkan dia agak kelewatan untuk menerima pinangan Nabi SAW. Masya Allah. Jadi kalau menjadi isteri kepada Nabi pun belum jaminan syurga, ini kan pula isteri kepada YB, belum tentu juga itu. Itu mana? Baik. Jadi bukan YB saja, isteri siapa-siapa pun bukan jaminan masuk syurga. Pokok pakai diri kita. Diri kita. Kalau kita nak masuk syurga, jadi suami, jadi isteri siapa pun insya-Allah masuk syurga. Tengok Asia tu, Firaun lelaki dia. Siapa ada suami yang jahat pada Firaun tu? Ada suami sini jahat pada Firaun? Tak ada lagi. Ada suami macam belakang ada macam Firaun tak? Tak ada. Tapi di mana isteri Firaun? Bukan takat syurga, cerita dia pun Allah sebut dalam Quran. Allah buat perbandingan kan dengan dua perempuan. Jadi atas kita, kalau suami kita Nabi pun jadi macam isteri Nabi Lut, tak ada apa. Nah, kalau suami kita macam Firaun, kalau kita itu macam Asia, ya syurga juga. Jadi syurga tak syurga itu atas kita. Faman sya'a falyu'min. Siapa-siapa nak beriman di jalannya, kata Allah. Wa man sya'a falyakfur, di jalannya tak kufur. Tapi Allah tak habis ayat dekat tu. Kalau habis ayat dekat tu, orang jadi pening. Itu dah jadi ada yang buat komen.
Jangan marah pada remaja yang naik atas pentas peluk dengan K-pop, sebab dia naik itu pun kerana Allah izin. Kan ada yang mangkuk hayut komen tu sebenarnya. Dalam mangkuk berayut pula langsung tak boleh atas. Kalau takkan mangkuk tetap tu boleh bubuk kuah ke memang. Ni kalau mangkuk berayut dia dah memang. Ada kan komen macam itu. Jadi dia dipeluk oleh K-pop itu juga kerana Allah izin. Jangan dimarah sama dia. Itu yang ada orang balas balik komennya kan. Tak apa, aku cari hang rumah kau dah, dia kata. Aku nak rogol hang. Kalau apa-apa, kerana Allah izin aku merogol hang. Baru dia diam. Baru tak berayun dia punya mangkuk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa faman syaa falyu'min. Siapa-siapa nak beriman, ni jalan dia. Wa man syaa falyakfur. Siapa-siapa nak kufur, ni jalan dia. Allah sambungkan ayat ni. Inna a'tadna lizalimina nar. Yang kita. Tapi jalan orang yang zalim, yakni kufur, ialah tempatnya neraka. Kau pilih kan? Kalau berasa kau nak pilih, kau pilih. Nah, macam juga ayat Quran itu, fawailul lil musallin. Pakai masuk neraka belaka sembahyang. Berhenti dekat tu, tak sembahyang kita. Sembahyang pun neraka. Disambung tu, bukan semua yang sembahyang. Yang sembahyang gini-gini sifatnya saja yang akan masuk neraka. Jadi Quran itu perlu dilihat itu. Baik. Jadi Ummu Salamah tadi itu agak kelewatan menerima, akhirnya dia menjadi isteri Nabi juga lah, puncaknya tu ya. Jadi isteri Nabi dan isteri yang disifatkan oleh Nabi seorang yang cukup bijak. Bijaksana. Terbukti kebijaksanaan itu berlaku dalam peristiwa Hudaybiyah. Nabi kan bertolak nak pergi menunaikan umrah tu kan. Tiba-tiba terhalang di Hudaybiyah tu. Dihalang oleh Quraisy, tak boleh masuk tahun itu. Kau kena masuk tahun depan. Ihram sudah pakai. Niat umrah sudah diambil. Tiba-tiba terhalang di tengah jalan. Maka hukumnya apa tu? Kan bayar dam tu kan. Nabi pun balik ke kemah. Suruh sahabat-sahabat sembelih binatang. Kita kena dam sebab tak boleh terus umrah. Tahun depan boleh pergi. Seorang pun tak ada dam. Nabi masuk dalam bilik, kata Ummu Salamah, kebetulan giliran hari itu giliran Ummu Salamah dibawa jalan. Kan? Akhirnya tu dia apa bagi? Dimasuk dalam kemah. Ummu Salamah kata muka Nabi merah. Ummu Salamah dalam keadaan ketakutan nak tanya apa masalah suami dia. Lalu ditanya, ya Rasulullah, apa sebenarnya yang telah berlaku? Kata Nabi, sahabat-sahabat aku tak dengar cakap aku. Aku suruh sembelih kambing sebab bayar dam, dia pakai tak sembelih. Jadi Nabi marah. Ummu Salamah kata, boleh tak aku nak bagi pandangan sikit? Beradabnya isteri Nabi. Tak banding dengan bini kita, ya Allah. Kalau jadi macam itu. Terus sokong laki dia. Memang tak patut kawan abang tu, memang tu atas dia. Dia hukum terus, memang hukum terus. Tu saya kata duk kata dah, jangan duk kawan, jangan duk kawan. Dia bakar lagi elok. Tadi jadi bara terus jadi api. Wah dah. Tu yang tubuh kelahi habis putus kawan. Gitu. Ummu Salamah ni budak cerdik, orang cerdik. Dia kata boleh tak aku bagi pendapat sikit, dia kata. Tapi kata siapa? Dia kata kawan-kawan, sahabat-sahabat kamu tu bukan tak nak dengar cakap. Mereka tu tak tahu nak buat macam mana. Saya rasalah kamu keluar kemah ni, kamu ambil kambing, kamu sembelih. Saya yakin mereka akan buat. Ternyata Nabi keluar daripada kemah, cari kambing sembelih, semua pakai sembelih. Sebab itu kan kali pertama bayar dam sembelih, tak tahu mau sembelih ke mana.
Sembelih macam mana, kambing macam mana nak sembelih. Bila Nabi tunjuk cara, ya semua sembelih tanpa bercakap, tak sembelih. Tengok kebijaksanaan si isteri tadi meredakan kemarahan suami dia, bukan dibakar api. Nampak tak? Balik mengadu. Laki kita ni dah tak ada tempat nak mengadu ke orang lain. Mengadu ke orang lain lagi, apa pula naik telinga. Mengadu ke apa, tak ada apa beda. Tak nanti ya. Jadi kita kena jangan duduk sokong. Jangan duduk sokong lagi kita semua tengok apa benda pula. Nak lagi balik mengadu gini ya dah. Kita pun diam, jangan komen terus. Mentang-mentang siap tadi dapat gelang dan sokong. Dia tengok macam ni lah. Baik. Tak apalah, habis cerita Abu Salamah tu tahun depan kita sambung boleh. Dia tengok adik dia kata apa ni. Jadi katakan yang baik-baik, kerana sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kamu katakan. Jadi bila kita ziarah orang yang sakit, jangan duduk sembang benda tak elok lah. Ni sakit apa ni? Kanser. Ya Allah, saudara aku kanser macam ni. Mati tu. Malaikat amin. Esok ni kan? Diam sudah lah. Bagilah apa-apa katakan, tak apalah, ni ujian dan sebagainya kan. Memang kita rasa macam malu nak cakap macam tu. Kita rasa kan. Pertama yang sakit tu ustaz lah. Sabarlah ustaz. Lama dah sihat. Tak, sesekali sakit, Tuhan nak ampun dosa. Rasa tak apa kena cakap dengan ustaz. Rasa tak apa nak kena. Tapi itulah sebenarnya yang benda cakap. Tidak ada manusia yang masuk tu kan. Semuanya berdosa kan. Atasnya, ya. Jadi bercakap benda-benda yang baik. Sebabnya diaminkan oleh malaikat. Kata Ummu Salamah, sewaktu Abu Salamah meninggal dunia, aku langsung menemui Nabi SAW. Dia dengar orang sampai berita suami dia gugur syahid, dia pergi jumpa Nabi. Ni Ummu Salamah tadi pergi jumpa Nabi. Lalu beliau bersabda, bacalah doa. Disebut dalam bahasa Melayu, ya Allah, ampunilah aku dan dia, serta berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Nabi ajak dia doa. Jadi bukan mesti perkahwinan ini. Jangan ingat doa ni hanya untuk kahwin lain. Ya, ibu-ibu mati suami, datang jumpa Pak Imam. Baca doa ni, saya tak nak kahwin lagi, saya tak nak kahwin lagi. Doa ini bukan untuk kahwin. Doa ni Allah minta ganti. Ganti lebih baik. Mungkin ganti lebih baik itu daripada perasaan sedih, hilang sedih kan? Daripada rasa putus harapan kepada Allah, pulihkan harapan. Itu lebih baik. Bukan mesti kahwin. Daripada tak mandi 3 hari, terus mandi. Lebih baik. Itu. Nampak tak? Nampak sebenarnya. Sebab itulah Imam Ghazali sebut, memanglah nak sabar ni benda susah. Susah nak sabar. Cakap senang lah. Susah nak sabar, cakap boleh lah. Tapi sabar ini perlu kepada latihan, kata dia. Jadi macam mana nak didik kita supaya sabar? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya dia kan, macam mana? Antaranya dia kata, fikirkan bahawa apa yang kamu kecewakan itu tidak akan kembali semula pada kamu. Bermakna perbuatan kamu sia-sia. Kita kematian anak misalnya, kita kematian suami misalnya kan, makcik menangis beriuk-riuk. Cuba fikir, apa hasil menangis yang kita dapat? Suami kita boleh hidup semula tak? Tak boleh. Kalau hidup pun kita tak kahwin dengan dia, hantu.
Coba, nangis laki dia mati. Hidup laki dia. Agak-agak kau nak kahwin dengan dia. Nana. Ini hantu Pak Leman. Kawan dengan hantu Pak Leman. Dua-dua balik kampung. Jadi kalau dah macam tu, nangis buat benda. Bukan tak boleh nangis, cukup sekadarnya. Ni sampai putus harapan. Macam mana bang, anak-anak kecil, siapa nak bela budak tu nangis macam tu. Seolah-olah Allah tak tahu yang kita ni anak kecil. Allah kan tahu anak kita kecil lagi. Bukan Allah tak tahu. Kalau nak tumbuh anak besar, tak ada orang mati. Kebayang? Kalau Allah matikan syarat anak besar baru mati, tak ada orang mati. Baru anak besar, ada cucu kecil pula, tak mati pula. Dah bila mati? Nah, cuba story Moribi. Engkau ni siapa? Allah Ta'ala kan penentu. Alladhi khalaqal mauta wal hayah kan. Mati hidup ni kan Allah punya. Allah tahu anak kita kecil. Allah tahu. Inilah sebab tu kita jangan buat macam tahu. Jangan cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Bukan tak tahu cerita ni. Nganggup belaka ni kalau saya suruh cerita ni. Faham belaka. Dua-dua Nabi. Musa pun Nabi, Khidir pun Nabi. Cumanya kelebihan Khidir ini Allah bagi tahu sikit dia benda akan datang. Sikitnya, bukan jauh pun. Sikitnya Allah bagi tahu kan dia apa yang akan berlaku. Ternyata Nabi Musa pun tak boleh sabar. Kan dalam suratul Kahfi diulang 3-4 kali tu kan. Lantas tadi alaihi sabr. Kamu tak boleh sabar. Sebab apa? Sebab kita tak sabar. Sebab kita tak tahu benda akan datang. Kalau Allah takdirkan kita tahu akan datang, lantas kan, pasti kita tak buat, betul tak? Kalau kita tahulah kau kita ni mati sebab merokok, kita merokok dah? Tak merokok, biar kita kekang pokoknya, tak tu. Bakar pokoknya, kesedut asap pokoknya tu dia boleh merokok. Kenapa kita merokok? Sebab kita tak tahu kita mati merokok. Kita tak tahu. Kalau ditulis itu, kau mati merokok, confirm tak ada merokok. Kita akan hisap benda lain pula. Kenapa kita merokok? Sebab kita tak tahu. Nabi Musa tebuk perahu. Tebuk perahu. Ditanya oleh Musa, kenapa kau tebuk perahu? Kata dia Khidir, kan aku dah cakap engkau takkan sabar. Lupa pula budaknya, bunuh budak tu. Bunuh. Kenapa kamu bunuh budak ni? Kan aku cakap aku tak sabar. Dia robohkan tembok tu. Kenapa kau roboh? Elok-elok pondok apa tembok ni ada kau roboh. Habis 3 kali keluar. Aku tebuk kapal ni sebab depan tu ada raja jahat. Dia akan rampas mana-mana perahu yang elok. Maka kita tak ada perahu. Sedangkan kita keperluan perahu, cedok air pun tak apa, kita masih ada perahu. Kalau perahu kena ambil, kita nak pergi mana? Baru terlintas. Kenapa bunuh? Bunuh budak ni, bapak dia orang baik. Kemungkinan si anak ini penyebab kepada bapaknya besok jadi kafir, jadi kufur. Sebab tu aku bunuh awal-awal. Tembok ni aku tepuk sebab ini bawah ini ada harta anak yatim. Maknanya apa? Maknanya kalaulah Nabi Musa pun tahu ada penyamun kat depan tu, dia pun akan setuju untuk tepuk kapal. Tapi kerana tak tahu, itulah hikmahnya. Apa benda yang berlaku hari ini, yakinlah ada kebaikan depan sana. Walaupun pada zahirnya apa baik tebuk kapal, apa baik bunuh budak, apa baik runtuhkan tembok, apa baik.
tak baik. Tapi di depannya ternyata depan ada penyambung. Itu yang Allah bagi tahu. Sekarang ni kita berlaku pada kita. Siapa nak bagi tahu? Kadang tak ada orang yang tahu. Maka sebab tu sabar je lah. Nah, sabar. Tapi susah nak sabar kan? Itulah Imam Ghazali bagi tadi. Langkah-langkah macam mana nak sabar. Memang susah. Kan tuan-tuan tengok saya pun susah nak sabar. Nah, selagi nama orang lah. Tak payah orang lah, beruk pun tak sabar. Itu saja. Tak kata orang. Cuba kau orang ambil pisang. Ada yang hilang kepala juga. Dia pun tak sabar juga. Kemarahan. Jadi apa-apa yang Allah buat kita pada hari ini adalah sebenarnya ada rahmat Allah, kasih sayang Allah di depannya. Sebagai contoh, kita ni makin lama makin kurang, semua kurang pada kita. Tak ada. Siapa yang rasa lebih? Tak ada kan? Semua rasa kurang. Tenaga kurang, mata kurang, telinga kurang. Dulu kuat dengar, sekarang tak apa dengar. Dulu nampak, sekarang tak apa nampak. Tapi rupanya di sebalik kekurangan itu ada kasih sayang Allah. Kita tak nampak. Apa kasih sayang Allah daripada segala kekurangan yang Allah bagi kat kita? Apa dia? Dulu kita beli 4 biji kuih, 4 kita makan. Selera kita banyak. Sekarang beli 4 biji, makan sebiji je. Lebih 3 ni, 3 tu kita sedekah pada orang. Itulah rahmat Tuhan. Nak tunggu kau masa kau lalu makan, memang kau tak bagi orang. Tapi Allah bagi kita makan seketul, yang 3 tu kita bagi orang. Itu kelebihannya. Tak nampak ya? Macam betul je. Cuba kita bayangkan, kita mati umur 19 dulu. Sekarang kita tenaga tak ada 19-20 tenaga kuat. Masa tu Allah matikan kita. Agak-agak sekarang kita di mana? Waliyazubillah, mungkin sedang dipukul oleh malaikat muka dan laki dalam kubur. Tak pukul macam mana? Semayang tak pukul. Ni cukup semayang ni kena penyakit ni. Mula cukup semayang umur 40. Alhamdulillah Allah tak mati ke umur kita 15 dulu ya. Semayang tak cukup, lawan mak, lawan cikgu, lawan semua serbi lah. Banyaknya dosa kita. Kalau Allah matikan kita macam tu, sekarang ni kita sedang dipukul rapat oleh muka nakir. Ya Allah hidupkan kita sampai 40, tenaga kita makin kurang, mata kita makin kabur, telinga kita makin tak dengar. Tetapi kita masih ada peluang untuk beramal pada Allah. Ini yang disebut sebagai rahmat Allah di sebalik kekurangan. Kekurangan itu kita je nampak. Sebenarnya itulah bukti Allah sayang. Nampak? Nanti tak apa nampak dah. Nanti belakang kan. Nampak? Kau tak kenal muka saya ni. Nampak muka? Tak kenal. Sebab kenapa kat luar kat dia pakai seluar ketat. Tak perasan ustaz tak kenal. Cuba nampak ustaz pakai telekong kan lu. Tak nampak. Tapi di mana kasih sayang Allah dalam mata tak nampak tadi makcik semua. Apa nampak? Dulu mata-mata kita terang. Cerita apa yang kita dah tengok? Semua ni Hindustan tengok, telenovela Filipina tengok, telenovela Indonesia tengok, telenovela Colombia tengok, telenovela Venezuela tengok. Semua tengok sebab mata terang. Sekarang ni mata tak apa nampak kan. Jadi tak adalah tengok TV sangat. Jadi bila tak tengok TV apa buat? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu rahmat di sebalik kekurangan. Kita tengok itu. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Nampak?
Jadi macam itulah semua. Allah bukan nak zalim kat kita. Bagi-bagi ni Allah tak zalim kat kita. Memang kita nampak habis rumah kan, habis tanaman, habis kebun, habis semua. Allah zalim ke tak? Kalau Allah zalim dengan kita habis, apa hikmah di sebalik semua ni? Apa hikmah di sebalik? Rupanya ramainya orang susah, tuan-tuan. Satu. Yang keduanya satu cerita lah. Nantinya orang mendengar cerita banyak kali dah, boring dah, 16 kali dah Ustaz cerita. Tak apalah, nantinya orang tak dengar lah. Banjir baru ni lah. Ini pengalaman saya. Yang lain tu saya tak tahu ya. Hak dalam masuk dalam media sosial tu tak tahulah macam-macam. Tapi Allah boleh buat segalanya. Ini yang berlaku dengan saya. Di tempat saya tu adalah perumahan orang yang agak berada lah. Agak berada. Lok-lok banglo semua lah. Agak berada lah. Tak duduk di kampung yang besar. Tapi tak banjir. Tak banjir pun. Cuma tak boleh keluar. Depan belakang, kiri kanan tak boleh keluar. Kepung di air. Tak boleh. 3-4 hari tak boleh dihubungi. Saya pergi. Menyedari ini mungkin ada yang kita boleh pergi sikit, kita pergilah. Tak kira lah nak pergilah saya. Rumah tu lebih kurang 30 biji rumah. Apa yang saya bawa masa tu? Saya bawa 3 botol air mineral 1.5 liter, botol besar. Maggi 5 bungkus, biskut 1 tin, lilin sebatang. Itulah yang bawa. Boleh tak bawa lah. Bot besar mana sangat boleh bawa. Bawa banyak yang kita habis bawa. Naik bot dekat sungai ni, bukan semua naik bot kat laut, tuan-tuan. Ya, kita tak tahu dalam sungai tu ada kayu bala yang boleh bila-bila masa pukul bot kita. Laut ni dia tak ada banyak sangat. Nah, kalau kapal terbang kampas pun dia tenggelam, dia tak langgar bot kita. Bagi ketuk rumah. Assalamualaikum. Bagi. Ni kami dari sinilah nak bagi sikit ayam. Apa yang mereka dapat bila tengok air? Menangis. Kenapa menangis? Duit ada, harta ada, kereta ada. Tapi Allah nak tunjuk, kalau di dunia pun ada waktu duit tidak boleh beli apa-apa. Bayangkan dalam kubur, boleh guna tak duit kita? Di akhirat, boleh guna tak duit kita? Ada dunia Allah tunjuk dah. Hang ada duit, hang ada kereta, hang ada kenderaan, tapi tak boleh guna duit tadi ni. Tunggu orang bagi. Bagi apa? Air mineral 3 botol. Menangis. Bukan ayat hijrah, si master. Apa pernah minum dayak si master? Bukan mineral water, drinking water. Apa pernah minum si master? Payau. Ayam tu pun menangis ya tuan-tuan sekalian. Tuhan nak tunjuk, jangan kamu duk bangga ada waktu, kamu ada duit, tapi kamu tak boleh beli apa. Kedai kat kampung tutup, kedai kat luar tak boleh nak pergi. Seminggu, 2 minggu duit tak boleh pakai. Allah kata, ini baru 2 minggu dalam kubur. Sampai hari kiamat duit tak boleh pakai. Di akhirat, sampai bila-bila duit tak guna. Fikir. Itu orang lain saya tak tahu, itu cerita saya. Lain lagi dahsyat lagi. Ini hikmah di sebalik kekurangan yang kita nampak. Sebenarnya ada sesuatu kasih sayang Allah yang hanya manusia yang terbuka mata hatinya dapat melihat semua ini. La ilaha illallah. Sama boleh bercerita. Dan Allah berkenan memberikan padaku ganti yang lebih baik darinya, yakni Nabi. Akhirnya dia rekan cerita, dia kahwin dengan Nabi. Tak apa. Diceritakan oleh Ummu Salamah juga. Rasulullah segera mendatangi Abu Salamah yang sudah menjadi mayit. Dia datang pergi numpang. Bila dia tahu Abu Salamah gugur, terus Nabi pergi. Melihat matanya yang masih terbuka, mati syahid tuan-tuan, mata terbuka.
Kita asal masa terbuka ni belah tu. Aduh, ya orang Melayu berat nanam lah tuan-tuan sekalian. Nah, asal mata terbuka belah hantu raya. Hantu raya ni dia bukan hantu. Dia cuma ada masa hari raya. Sebab tu tuan-tuan masih ingat kan? Siapa sebenarnya hantu raya? Coba. Mereka yang meninggalkan 10 Ramadan terakhir kerana membuat persiapan hari raya. Hantu raya. Orang pakai berebut nak cari ganjaran 10 malam terakhir. Dia terawih, tak buat apa, tak boleh pergi shopping mall tiap-tiap malam 10 malam terakhir. Ni hantu raya. Orang tua-tua cakap, hantu raya ni sebiji bukan Tuhan dia. Betul. Memang sebiji bukan Tuhan dia. Tak ada perempuan orang. Jadi Nabi bila tengok mata Abu Salamah tadi terbuka, mati syahid tu, mati syahid tu, terbuka matanya. Lalu baginda menutup dan bersabda, sesungguhnya ketika nyawa dicabut, ia diikuti oleh pandangan mata. Nabi sebut, roh ni bila keluar, mata kita duk tengok. Bukan takat roh tu nak tengok, malaikat yang cabut roh tu pun kita tengok. Kalau orang itu baik, malaikat maut yang datang itu mukanya berseri-seri, kita pun seronok. Tapi kalau orang itu jahat, Nabi Ibrahim pernah menyifatkan, tengok pun dah boleh mati dah. Bodohnya muka dia, busuknya bau dia, kasarnya perbuatan dia. Inilah yang akan mencabut nyawa kita. Itu sebab kita syukur sangat tuan-tuan sekalian kan. Allah hidupkan kita walaupun makin tak larat kan. Syukur tuan-tuan. Dulu masa umur 20, 30, 40 ada mari ikhlas. Tak maaf. Kenapa mari ikhlas? Tempat lain tak larat nak pergi dah. Kalau bukan semua lah yang pengajar nak cerita syukur kita dengan apa yang Tuhan bagi, dan itu saja maksud saya itu saja. Nah, dulu tuan-tuan umur 5, 16, 7, 18 maghrib kat padang bola, memang setan bagusnya. Makin maghrib makin bagus main, hantar tempat tahan semua kena. Nah, waktu azan tu 4 gol dia skor. Nampak? Sebab apa? Setan tolong skor. Lah sedap-sedap isyak dan kertas sekalian maghrib tak sembahyang. Masya Allah, alhamdulillah, Allah panjang umur kita dan panjang dalam berkat dan rahmat dia. Mula kenal masjid, mula kenal majlis ilmu dan sekalian. Mula boleh fikir sikit-sikit, mula nak ngaji Quran, alhamdulillah. Jangan menyesal benda lepas tu, minta ampun dengan Tuhan. Walaupun umur kita 40 tahun baru nak mengaji alif betah, tak apa, daripada langsung tak mengaji. Kita mengaji alif ba ta sa jim, gigi tak ada, dia sebab kuat tak apa nak alif. Lepas tu dia kata, saya merokok ini pun kerana Allah izinkan saya. Jadi kepala masuk air belaka. Kata Nabi, sesungguhnya ketika nyawa dicabut, ia diikuti oleh pandangan mata. Mendengar beberapa keluarga Abu Salamah yang berteriak-teriak dan hiruk-pikuk, beliau bersabda, ya kan masih ada budaya jahiliah itu, masih ada adik-beradik dia. Ummu Salamah tenang saja dia. Anak kepada Abu Salamah itu diam saja, tenang saja. Adik-beradik dia lain jadilah. Tuan-tuan sebenarnya memang susah kan tuan-tuan. Bila keluarga kita sendiri pun tak faham agama pun susah. Pakak berebut nak buat kubur mak kita mahal-mahal. Ni kita nak buat kubur mak kita mahal ni. Aku dah tanya dah kontraktor nak buat kubur ni
Lepas diskaun tolak GST apa 5,500. Macam mana? Kita 5 beradik ni pakat kumpul pakat kumpul 1,100 orang. Kita baru tahu ngaji kan, kita pun bunyi bersuara, aku kalau 1,000 ni nak buat badan haji ke badan umrah mak aku boleh bagi lah. Sebab kita mengaji kan. Tapi nak bagi habis 1,000 nak buat kubur aku rasa tak nak buat. Inilah hak. Tak kenal jasa mak. Nampak? Kenal jasa mak apa macam tu. Macam mana kan orang kematian suami 3 bulan berulang ke kubur. 3 bulan. Pagi petang pergi kubur. Lantas sekalian, orang ngadu kat saya pergi jumpa dia, so saya jumpa saya. Dia akhirnya main, dia jumpa saya. Ya, fasih to fasih. So fasih to fasih, face to face. Dia kadang-kadang English ni okey juga. Macam nasi kerabu. Nasi kerabu bahasa Inggeris apa? Tahu? Rice to Wednesday. Ya, betul? Rice, nasi to ke Wednesday, Rabu. Nasi ke Rabu. Nampak? Jadi saya tanya, saya kata meninggal bila dia pun sebut lah gini. Betul ke payment ulang? Dia kata betul lah saya. Awak ulang orang tu tak tahu lah, tak ada lupakan dia. Duk teringat saja. Dia cepat lah, kita faham lah. Sebab kita pun pernah lalui benda yang sama. Saya kata macam ni lah. Islam ni, dia ada cara dia. Kita sayang pada seseorang, ada caranya Islam sebut. Bukan dengan cara nafsu kita. Kalau suami akak ni hidup lagi, dia pun tak suka akak pergi kubur dia hari-hari. Terdedah pada bahaya. Di kubur ada penyeluk saku, perompak, macam-macam boleh berlaku kan. Boleh, bukan nak ronda kat kubur, dia pun takut. Sebab itu dalam laporan akhbar kan, pendekatan penjenayah menjadikan kawasan kubur tempat operasi. Caranya macam mana? Duduk di rumah. Islam kata jangan duduk pergi. Duduk di rumah. Itu cara sayang kami ni ke laki kita. Bukan dengan ikut nafsu kita. Kalau kita tanya laki kita, abang suka tak saya pergi? Laki kita pun jawab, aku tak suka. Macam ni. Tapi buat macam mana dia tak boleh cakap. Kalau dia cakap, kita matilah. Caranya macam mana? Nabi sebut dah. Hang sayang kat mak hang macam ni, sayang kat bapak hang macam ni, sayang dekat mak bapak hang macam ni cara. Bukan duduk di kubur. Kita pergi kubur tu untuk mengisahkan kita daripada kematian. Bukan kita nak pergi baca Yasin situ. Kita pergi tu nak mengisahkan diri kita. Hari ni hang, besok aku. Saya agih barang bagi orang tu. Naik Highland. Ada 4 orang. Saya seorang tua, ada budak-budak 12, budak dah 27 tahun. Lalu ladu ayam sampai kawasan kubur. Ya Allah Ustaz, dia kata kubur pun ampun, habislah dia pak. Dia terlepas cakap. Saya kata cakap apa ni? Cakap apa? Dan saya kata kubur dia bagi habis dia pak, dia habis kau mana? Nasib baik dia tak kata habislah mati dia pak. Saya kata, ya budak-budak kan sambil keluar. Saya kata, kubur ni kita tengok atas lain, bawah lain. Nabi katakan, jangan tertipu dengan indahnya di atas kubur, kerana di bawahnya berbagai-bagai bentuk yang sedang dilalui oleh ahli kubur. Mungkin di atasnya penuh air, di bawah mereka sedang bersenang lenang dalam istana. Minum makanannya enak-enak. Orang atas makan biskut banyak, mereka makan tuan-tuan sekalian. Makan rice tu.
rest tu Wednesday tadi. Jadi adatnya berbeza, kan? Ahli kubur itu menikmati kenikmatan, dia tak tahu apa adat itu, dia tak tahu. Jadi berbeza. Jadi, maknanya apa Nabi kata, jangan kamu mendoakan perkara yang jelek ataupun yang tidak baik pada diri sendiri, kerana malaikat akan mengaminkan apa yang kamu katakan. Jangan duduk pelik-pelik. Dia kata, ayo, malaikat dengar benda ni. Redha saja, doakan yang baik-baik. Moga rohnya di tempat orang yang baik. Amin, malaikat kata. Moga ditempatkan di kalangan para syuhada. Amin, malaikat kata. Ini yang kita nak tuan-tuan. Tapi janganlah main sebab hari ini jenuh saya jawab, tuan-tuan. Orang tu hantar betul ke ada tu Ismail Kamus meninggal. Ingat saya lah, tuan-tuan. Saya rasa dah 8 kali dah dia meninggal dunia. Yang meninggal itu cucu dia, anak-anak sulung dia. Bukan dia. Nampak? Ada sekali itu dia cerita kat saya, orang telefon dia dekat Mekah. Assalamualaikum Ustaz, betul ke Ustaz meninggal? Kadang-kadang ada telefon ke dia. Excited sangat kan? Sampai tak terfikir boleh telefon ke orang mati. Saya cakap dia. Panjang umur waktu tu ya. Masuk azan, masuk isyarat. Sini semua isyarat baik. Lalu Nabi berdoa, ya Allah ampunilah Abu Salamah. Tengok Nabi ajar, ampunkan Abu Salamah, angkat darjatnya di antara orang yang beroleh petunjuk, berikan padanya ganti di antara orang yang lampau, ampuni kami dan dia. Wahai Tuhan semesta alam, lapangkanlah kuburnya, doalah beri cahaya kepadanya di dalamnya. Ini sepatutnya kita doa untuk orang mati, tak kira siapa-siapa. Sebab itulah doakanlah yang pohon ni bini kita. Kita mati kan, ya Allah tolong ampun suami aku, terangkan kuburnya, ya Allah. Seronok lagi kita dengar. Bini kita mati, ya Allah ampunkan dosa dia, isteriku, ya Allah lapangkan kuburnya, terangi kuburnya, leburkan hatinya, izinkan aku kahwin lain. Sebab bini dia pesan masa nak mati, bang, kalau saya mati, apa jangan kahwin lain? Orang tanya, boleh, wajib ke saya mengikut wasiat itu? Orang tanya saya, dah mati pun takut bini. Berat nanam. Dia tanya saya, betul ni gitu? Ustaz, suami isteri saya wasiat saya, masih dekat dia nak meninggal dulu, dia tak bagi saya kahwin. Jadi macam mana sekarang Ustaz? Saya kata apa? Boleh ke saya kahwin? Saya kata boleh. Itu wasiat dia tu. Itu kan wasiat. Itu cakap-cakap biasa. Ya, meninggal pun takut lagi. Masya Allah. Isyarat. Hasil azan. Lepas azan kita sambung sikit lagi. Lagi pun potong 2 bulan ni. Tak tahu pula boleh pula datang 2 bulan tak datang lagi. أشهد أن
Baik, kita sambung sikit. Menurut para ulama, sabda Nabi SAW, apabila kamu menjenguk orang sakit atau melawan orang mati, maka katakanlah yang baik-baik. Ia adalah merupakan andaian keras, sekaligus pengajaran tentang apa yang seharusnya kita baca ketika berada di dekat orang yang sakit atau yang sudah menjadi mayat. Dan juga memberitahu bahawa para malaikat mengaminkan doa yang diucapkan oleh orang yang ada kat situ. Oleh kerana itulah, para ulama menganjurkan untuk mengundang orang-orang yang soleh pada saat seseorang dalam keadaan kritikal. Mereka diminta untuk mendoakan bagi orang yang baik baginya berikut keluarga yang akan ditinggalkan. Ini digalakkan bagi orang soleh, bicara orang sakit supaya dia doakan kita. Ini orang yang soleh. Tapi apa-apa pun kan, semuanya bergantung atas kita. Jangan sampai benda-benda macam ni menyebabkan kita ambil mudah. Tak payah beramai beria lah, ya. Nanti kalau mati tahlil 40 hari, tahlil budak tahfiz. Senangnya hidup gitu ya. Tak apa, tak payah sembayangkan mayat. Nanti kalau kita mati, panggil budak tahfiz. Kau ingat budak tahfiz tu sembayang mayat aja ke? Jangan andaian begitu. Seboleh-bolehnya kan, biar orang yang datang menyembahyangkan kita tu datang kerana dia nak datang, bukan kita yang menjemputnya. Tak salah jemput lah, tak salah, tapi jangan ambil mudah, kan? Jangan mudah. Tak apa, orang masjid tu kita tak payah lagi sana. Nanti kita buat kenduri, pagi Pak Imam datang semua. Dia ingat orang masjid ni apa? Itik serati. Macam bulan puasa, buka-buka puasa tak boleh makan. Makan banyak kan, tak boleh makan, nak cepat merokok ni, tak boleh makan. Bini tanya, "Bang, mana tu?" "Masjid Tarawih tu ada atas meja tu, kuih banyak tak habis. Bawa lah ke masjid bang, sedekah." Sebab apa sedekah? Sebab tak habis makan. Jadi seolah-olah orang masjid tu itu serati, makan lebih-lebih orang. Orang masjid ni orang yang beriman. Kalau betul kau nak sedekah masjid, masa awal-awal beli tadi dah. Ni untuk masjid. Topak-topak tak apa. Ni bayangkan orang masjid ni tak makan dah tu, tunggu makanan kita, tiba-tiba kita habis makan dah ke mulut. Sebab dibawa kalau tak habis je. Kebetulan hari tu lalu benar makan, semua orang makan habis. Sian orang masjid makan kapet je. Jadi jangan ambil mudah ya. Itu hanyalah suatu tanggungjawab orang yang hidup. Tanggungjawab kita semasa hidup tu kita kena ambil peran. Saya ulang balik, tanggungjawab menyelesaikan urusan orang mati itu tanggungjawab orang hidup. Tanggungjawab kita semasa hidup kita kena selesaikan sendiri. Dah mati, orang hanya selesaikan tanggungjawab dia saja. Tapi tanggungjawab masa kamu hidup, kamu yang tentukan sendiri. Tepuk dada tanya iman. Andaikan keluar nanti adalah hari akhir dunia kita, macam mana persediaan anak-anak kita, Quran kita macam mana, anak kita sanggupkah mandikan kita, bini kita sanggup tak mandikan kita, anak kita sanggup tak terjun dalam lubang bawa mayat kita. Semuanya kita yang tahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi sebagai nak jawab mesej-mesej daripada ibu-ibu bapa semua bersangkutan dengan komplek tahfiz saya, bukan tahfiz saya, komplek tahfiz kita.
Macam mana tu ceritanya? Cerita sikit lah ya. Nanti jangan SPR lah. Saya pergi umrah 23 hari bulan. Sepatut balik 4 hari bulan. Kerana banjir ada tu, 1 bulan saya sudah balik sini. Lepas buat umrah, balik. Touchdown di KLA, terus touch and go Tur Gombak. Maknanya terus pergi lah. Sebab apa? Tengok kawan-kawan hantar buat air banjir semua. Sekolah saya pun dah, sekolah kita pun dah naik air. Kebimbangan, rasa tak sedap hati kita dengan kawan-kawan semua terkulungus balik awal. Sampai-sampai itu terpaksa melintasi banyak jalan yang putus. Matlamat saya lagi tengok sekolah. Sebab sebelum saya pergi umrah, saya beli barang kan. Saya beli plywood, ratus keping, saya beli kayu, beli macam-macam supaya kerja itu berjalan sepanjang saya duduk umrah. Saya sampai situ, banyak jalan putus, saya randuk air sampai ke sekolah saya. Sekolah kita tu, saya duduk tempat yang agak tinggi dekat pagar. Habis tenggelam sekolah. Di bahagian depan, parahnya lutut. Di bahagian belakang sikit, parahnya sini. Habis plywood saya tenggelam, kayu semua tenggelam. Saya duduk lama kat situ. Duduk lama. Tempat tu agak tinggi ya. Paling akhir naik tempat tu lah. Tempat lain dah habis dah. Tempat sekolah kita tu belum naik air. Bila naik air situ, maknanya kampung lain habis dah. Itu dia punya penanda aras dia panggil. Tak apalah, saya duduk lama, habis setengah jam saya duduk dekat sekolah. Lepas saya balik, apa nak buat lagi? Papan semua tenggelam air. Selang 2 hari, orang kata ustaz, air dah surut. Sebab tempat tinggi sekolah tu paling awal surut. Tempat lain tak surut lagi. Sekolah tu dah alhamdulillah dah surut. Jadi saya pergi balik, alhamdulillah saya tengok. Saya panggil dengan kontraktor lagi, tengok semua balik barang-barang yang tenggelam tu. Alhamdulillah semua tak lepas ke sungai. Semua terhadang di pagar masjid, di pagar komplek. Kayunya, plywoodnya, semua tak pergi ke sungai. Padahal depan sekolah saya itu sungai. Sungai Bahar. Bila dia buat balik, alhamdulillah. Kayunya tak jadi apa, plywood pun tak kembang. Boleh guna semua sekali, alhamdulillah. Syukur. Mungkin barakah daripada derma tuan-tuan. Allah nak bagikan jariah berpanjangan. Tak ada apa, plywood tu 100 keping tu 100 keping boleh guna balik. Bukan plywood mahal, plywood tu nak buat bim-bim tu kan, nak buat acuan bim tu yang murah-murah. 5-6 hari terendam pun alhamdulillah semua tu. Papan-papan yang kayu yang bentuk Y tu kan, orang bagi kuda-kuda tu kan, dah paku siap dah, semua hanyut, terletak tersadai dekat pagar, pakai balik, boleh sendal bim balik semua. Jadi kerugian tidak banyak lah, mungkin dalam sekitar RM100 lebih sajalah. Paku apa yang itu pun kalau putih betul paku tu ada lagi situ. Tapi apa-apa pun alhamdulillah ya. Apa tu projek terus jalan. Dan sekarang ni asrama telah mula naik dan kita berjangkakan bulan 9 tahun ni kalau tak ada apa arah kita akan mula mengambil pengambilan pertama pelajar-pelajar insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sumbangan kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai duit kita tak ada nilai. Selagi ada nilai, kita bentuklah dia dengan nilai yang terbenar. Sebelum Allah tarik, tak boleh guna macam cerita banjir tadi. Bagi air mineral, Maggi, tentang Maggi 5. Maggi tu dulu kita tak pandang, makan banyak buku rambut, tuan-tuan. Jadi makanan, kan? Duit banyak makan Maggi, duit banyak makan biskut layan. Jadi insyaAllah. Jadi itulah pengajarannya. Jazakumullah khairan katsiran. Kita jumpa pada waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan depan, berapa bulan ni? Hari ni 20 kan? Di bulan depan sama juga lebih kurang ni. Jadi sekadar itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, hidayahlah kami dari hati yang tidak khusyuk
ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak kau angkat, dan doa yang tidak kau terima, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang kau rahmati, perpisahan kami selepas ini perpisahan di bawah rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampun dosa kedua bapa kami, ya Allah. Tolong ampun dosa anak-anak kami, ya Allah. Tolong ampun dosa suami-suami kami, ya Allah. Tolong ampun dosa isteri-isteri kami, ya Allah. Tolong ampun dosa seluruh orang beriman di kalangan kami, sama ada yang masih hidup atau yang telah menghadap-Mu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam ila